Okay, kita come back. Ada soalan tak daripada sini? Belum ada. Tak dengar? Belum ada lagi. Belum ada lagi Oh, baguslah kelas ni. Okay. Duduk tengah proses. Tengah proses Lambat sikit server. Saya boleh katakan kalau anda boleh buat satu plan untuk diri sendiri kan. Plan to reach $1 million. Siapa pernah dengar yang plan ni? Plan untuk dapatkan 1 juta. Plan to reach 1 million. Belum. Buku ke tu? Taklah, dia memang dalam kalau kita nak jadi kaya ni kita kena ada plan untuk dapatkan 1 juta. Kan? Pemikiran orang kaya. Just nak share pemikiran orang kaya lah kan. Sebab nanti sebenarnya 1 juta ni tidak susah untuk dapatkan sebenarnya. Siapa kata susah tadi? Saya tanya, susah tak dapat 1 juta? Susah. Okey, susah kena tukar tu pemikiran tu sebab dia tidak susah sebenarnya kan. Dia tidak susah. Dia benda ni akan datang sendiri. Tapi yang seperti saya bagi tahu tu memanglah kita jangan kejar benda ni, kita cipta benda ni. Faham tak? Kita jangan kejar tapi kita cipta. Kita cipta. Kalau kita makan gaji kita nak tunggu jadi ni tak jadi. So kita kena tahu menciptanya macam mana. Kena usaha. Okey, katakanlah anda sekarang pilih salah satu ilmu yang anda ada, anda pandai lah kan. Katalah saya ada satu ilmu yang kita pandai. Kata ni lah ilmu yang kita pandai kan. Saya buat gambar rumah lah. Ini lah. Rumah ni adalah ilmu kita. Rumah ni ada ilmu kita. So ada satu ilmu yang kita pandai. Betul tak? Ada satu ilmu yang kita pandai. So kita kena terjemahkan ilmu kita ni kepada orang lain. Kita kena transfer. Ingat tak? Sifat orang kaya dia transfer ilmu kan. So kita kena transfer ilmu kita dalam akib kita. Kita panggil akib Ni ilmu. Besar pula ni. Normal je. Ini adalah dalam ni adalah ilmu. Banyak ilmu tu. Ilmu kan. Lah ilmu tu saya tak tahu anda punya ilmu tapi kita kena carilah. Kalau tak ada tu kena cari atau kalau ada sikit kena kembangkan kan. Kena cari ilmu. So bila dah ada tu kita akan akibkan ilmu kita. Akibkan kita kena terjemahkan ilmu tersebut dalam bentuk akib. So akib tu dia akan berlaku dalam beberapa bentuk macam contohnya video, betul tak? Kan? Video dalam bentuk buku. Betul tak? Dalam bentuk Microsoft Word kita refer to PDF jadi e-book, betul tak? E-book dalam bentuk audio, dalam bentuk video, dalam bentuk picture kan? So kita terjemahkan benda-benda kepandaian kita dalam bentuk-bentuk macam ni. Okay? Boleh tak? Semua ni kita akan compilekan ke dalam satu yang kita panggil, kita akan compilekan, kita akan akibkan benda ni dalam satu web page. Boleh tak? Kerana apa? Dia akan jadi, bila kita sebut web page, automatically dia akan jadi produk digital. Betul tak? Betul. Setuju? Setuju. Dia akan jadi produk digital. Kita jangan kira usaha kita buat ni berapa. Kan? Okey, katalah produk kita tentang ilmu apa benda lah.
Tak kira lah, katalah kita buat ilmu batin lah kan. Ilmu hitam. So kita ajar ilmu ni, nak pick up, nak santau lah apa benda semua ilmu kita ada ni kan. Contoh. Boleh tak? Syat. Kan? Contoh kita punya ilmu ni, kita boleh santau orang. Santau ni lah, nak ikat hantu pocong macam mana ni, macam mana kan. Kita ajar semua ni, kita list down. Kan? Kita list down semua ilmu kita ni kan. So kita akibkan ilmu kita dalam web page. Okay. So kita kunci benda ni. Kemudian kita start menjual. Kita start menjual bila mana? Bila orang dah tahu kita. Kan, katalah kita buat untuk seekers. Kan, video seekers. Kita buat YouTube dulu sebab kita nak kenal kepada orang video seekers ni. Lepas tu kita pergi santau orang ni, tengok orang ni buat ni, orang ni kena ni, kita memang pakar lah bahagian-bahagian tu kan. So kita dah ada, dalam setahun kita kena plan lah. Kita dah berkenal kepada orang. So kita punya plan setahun untuk buat video YouTube. So dalam 1 tahun ni kita buat video YouTube hanya untuk kita tarik lead orang saja, betul tak? Dalam setahun ni untuk first year ni kita nak cari lead je, kita nak cari customer je, kita bukan customer lagi, kita nak cari orang kenal kita je. Kita nak cari orang kenal kita supaya dia boleh berubah menjadi kita punya prospek. Betul tak? Dan akhir sekali dia akan jadi apa? Dia akan jadi customer kita. Betul tak? So untuk first year kita kembangkan kita punya lead dulu. Kemudian dalam lead tu akan masuklah jadi prospek. Customer akan ada lah. So kita tengok second year boleh on ke tak projek kita. Dan dalam masa sama kita develop kita punya ni. Kita develop kita punya ilmu ni dan kita kemas kini kita punya akib ni. Faham tak? Faham. Kalau berjaya dalam 1 tahun ni 1 tahun ni kita dah tengok, wah follower kita dah 100,000 contohnya. Tak payah banyak lah. Follower kita dah 10,000 dah katakan. Kan orang minat kita 10,000 dah. Kan? Sebab kalau kita ada subscriber 10,000, ini bermakna sebenarnya yang mengikuti kita dah hampir 100,000. Betul tak? Gandaan dia macam tu je. Sebab 90% orang yang tengok video kita tidak subscribe. Okay? Faham tak? Faham. So kita dah dapat duit daripada YouTube, tapi kita nak kaya lagi, kita tamak lah kan. Bukan tamak, maknanya kita boleh kembangkan ilmu kita lagi. So dalam masa sama you develop ni, cantikkan video ni apa semua. Okay, ready dah, benda ni ready. So biasanya orang akan launch dalam tahun ketiga. Kebiasaannya. Paling cepat pun selepas 1 tahun. So the range is between, kalau kita nak launch benda ni, selepas 1 tahun kita dah buat lead hingga 2 tahun. Kan? Biasanya tahun ketiga orang akan launch benda ni. Okay? Launch benda ni gunakan sistem order sini apa semua, boleh kunci dia sebagainya. Dan kita boleh jual. Okay? Boleh tak? Boleh. Okay, saya nak tunjukkan matematik tadi. Ni bercerita tentang teknik. So kita start menjual benda ni guna affiliate program. Okay, guna affiliate program. Kita jual harga 100.5 lah, betul tak? 100.5. 100.5, RM50 kita bagi commission kat orang. Siapa yang jual kita bagi commission RM50 je. Siapa pembeli pun kita bagi commission RM50 je. So you ada berapa? RM100, betul tak? Betul tak? Untung RM100 lah kan? Betul. RM RM100 Malaysia. Betul tak? Selepas tolak jual apa semualah kan? Ini kira Ini bersih untuk kasar lah. Untuk kasar. Kasar okey. Untuk kasar RM100. So kalau kita berjaya menjual kepada 1,000 orang, kita akan dapat berapa? 10,000, 100,000 lah. 100,000. Betul tak? Betul. 100,000 ni, ini berlaku dalam masa sebulan.
senang ke susah kita nak dapat 1 juta ni? Setahun Maknanya kalau ikut matematik ni, bermakna 10 bulan kita dah dapat 1 juta. Betul tak? Betul. Okay, assume lah 1 tahun you dapat 1 juta. Okay ke tak? You boleh plan ke tak from now? Boleh tak benda ni letak dalam motivasi kita? Boleh. Bukan untuk kaya, untuk membantu orang. Betul tak? That's why dia datang dengan membantu orang. Ya, betul. Nampak tak? First year is memberi dulu. Memberi, membuat kawan, network ramai, orang kenal kita dulu. Ramaikan orang kenal kita dulu. Boleh? Dalam masa sama you develop dah benda ni. Develop dah web page digital ni. Faham? Dan jual lah. Masa ni pergi kat order sini bayar package dia terus. Betul tak? Kalau nak buat kelas, kena buat apa, kau okey. Kan? Okey. Senang ke susah nak dapat? Tapi kalau tak ada kawan, dia bercerita macam-macam. Macam mana nak dapat follower, macam mana nak ini. Tapi kita tak bermula. Kita tak pernah bermula untuk mencari lead. Kita tak pernah bermula untuk memberi ilmu kita pada orang lain. Kita tak pernah bermula untuk memulakan video kita. Kita takut. Takut tak cantik. Kan? Ketakutan macam-macam. So, mesti bermula untuk kita memperolehi 1 million. Betul tak? Ini datang sendiri. Kita cipta tak? Kita cipta benda ni. Yalah, akhir sekali dengan doa dan sebagainya lah, dengan izin Allah. Tapi kita kena mohon, kita kena cipta benda ni, kita kena bekerja. Mungkin tak berjaya kenapa? Kerana kita rasa hebat dah kita bagi, akib kita hebat dah. Tapi sebenarnya orang tak nak pun, betul tak? Maknanya kita shock sendiri. That's why kita perlu daripada atas ni, kita perlu dah buat YouTube untuk kita berkawan. Jadi siapa sini saya tengok kan yang akan failure adalah orang yang tak berkawan. Bukan orang banyak duit. Betul tak? Orang yang tak nak berkawan dan tak nak berusaha mencari ilmu. Tak nak usaha kembangkan ilmu. Hanya tunggu suap, dapat sikit. Suap dapat sikit. Bukan saya cakap anda lah. Saya cakap orang lain dekat ni, dekat negara Azerbaijan sana, kan? Terasa juga ni. Malaysia ni bagus semua, kan? Terasa sikit-sikit. Sikit-sikit. Sikit-sikit terasa. So, bila kita buat macam ni, kita tak kejar duit tak dah. Kita kejar apa? Ilmu. Kita kejar kawan. Betul tak? Kita berusaha memberikan ilmu yang kita ada. Tapi dalam masa sama, ingat tak? Strategi dia, akibkan ilmu kita. Kemas kini kan. Dalam masa setahun ni, kemas kini yang kita dapat. Oh, betul. Video dah cantik. Baiki balik video ke apa semua. Kemas kini kan. Buku kita pun kemas kini kan. Kemudian kita dah reach 10,000 orang. Okay, it's time. It's time dah kita nak lah. Kita dah ada satu community. So it's time kita nak jual dah benda kita. So you jual benda kita. Boleh tak? InsyaAllah boleh. Saya bukan memasuk web page saja. Bermacam-macam produk lah kan. Macam-macam produk lah. Macam-macam produk kita boleh jual. Bila orang dah suka kita, banyak benda kita boleh jual dah. Tapi nampak tak? Basic untuk dapatkan 1 million you kena ada. Dia panggil mathematic to 1 million. Kita kena ada maths to 1 million. Kita kena divide macam mana kita nak cipta 1 million kita. So, design cantik-cantik tampal kat dinding bilik kita tu, hari-hari tengok. So kita nampak dah. Wah, baru nampak kita bekerja ke arah ni. Kan? Okay? Seperti yang saya cakap dulu, sebenarnya kalau kita berada dalam selesa, kita tak akan buat. Saya dulu pun saya tak akan buat. Sebab saya selesa. Saya selesa. Masa saya kerja jadi engineer dulu, last salary drawn dalam 15,000, tak termasuk duit entertainment,
kereta dia bagi lagi, apa semua dia bagi lagi, company bagi, kan? Kita tak terasa nak buat benda-benda macam ni sebab kita rasa duit kita ada, gaji kita ada setiap bulan. Tapi tanpa disangka projek tak ada. So kita kena diberhentikan kerja, tak ada kerja. Projek dah tak ada dah. Dah masuk zaman tak ada projek dah. Tahu tak? So kalau kita nak apply pun jumpa orang lain, gaji murah balik lah start. Kan? So production of engineer ni ramai jadi engineer. So kan, dari siapa-siapa member yang kerja kerjaan, alhamdulillah sekarang kan lebih dia daripada kita lah kan. Okay, tapi rezeki masing-masing lah kan. Jadi kita tak tahu apa benda berlaku, tapi yang macam ni kita mencipta, kita tahu lah, kita mencipta. Jadi bila mencipta ni dia akan pergi pada proses awal dia, bukan duit. Kita kena cipta ilmu dulu. Kita kena cari ilmu, kita kena berkawan dulu. Betul tak? Kita kena memberi ilmu. So kita ada kawan-kawan kita akan jadi lead kepada kita, akan jadi prospek. Prospek akan jadi customer. Once you have 10,000 customer, sebenarnya dia dah equal kepada 100,000 orang dah. Kan? Tapi untuk sampai ke 100,000 orang tu kita letak mudah lah. 1,000 orang je dah dulu. Kan? So bila you launch tu target 1,000 orang boleh jual first month. 1,000 orang tu dia akan merebak and unlimited. So you punya bekerja untuk buat web page sebenarnya hanya setahun je yang you penat sekali dengan you buat kerja-kerja ni. Kerja-kerja asal ni sambil dalam masa sama simpan untuk akid untuk kita jual. Okay? Web, tak faham lah, web page tu macam e-book ke? Sebab saya tahu e-book kalau kita jual jadi affiliate tu memanglah web page tu tak dapat gambar. Web page tu yang you tengok sekarang ni web page lah. Apa-apa yang keluar daripada page tu adalah web page. E-book pun dia letak dalam web page, tapi dia tak ada video apa semua kan? Perasan tak? Tapi kalau kita ada web page, kita boleh letak video. Macam blog tadi. Perasan tak blog yang saya tunjukkan tadi? Kalau blog pun kalau dalam blog tu dapat duit juga kan? Dalam blog tadi, sekarang ni orang guna blog tersebut, blog tu dia panggil web page lah kan? Oh okey, blog lah. Okey. Blog tu, tapi blog yang dalam kita tunjuk tadi, kita boleh kunci blog tersebut. Kan? Oh, okay. So you jual benda tu lah, you kunci. So orang boleh tengok video, boleh tengok carta, boleh tengok gambar, kan? Kalau kita jual e-book ni, orang baca aja kan? Tak best lah. Sekarang zaman dah orang tak baca lah, orang nak tengok video, nak tengok gambar, nak baca, semua orang nak. So kita letak dalam web page. Ada contoh tak saya nak tengok? Web page tak? Tadi kita dah buat tadi web page. Ada sampel tadi. Dan web page ni adalah benda macam tu lah. Kita kena design sendiri. Kita kena letak sendiri. Kita kena tulis. Lepas tu kita masukkan video. Kita buat balik. Kita kan kalau kita buat e-book kita type dulu kan. Type dulu kita convert kepada PDF. Betul tak? Ya. Yang ni kita type. Lepas tu kita ambil video yang kita buat tu. Insert video kat situ. Jadi orang boleh tengok video. So sebab tu saya cakap akan datang you kena ada kemahiran membuat video. Betul tak? Suka tak suka, kita kena ada kemahiran membuat video. Sebab orang datang nak tengok ayat saja, orang nak tengok video. Betul tak? Setuju tak dengan saya? Setuju. Obsolete dah. Dia dah hilang dah. Kalau kita nak baca e-book pun hilang dah. Kita sekarang kan YouTube dah nombor 1 dah. Betul tak? Sebab orang nak tengok video je. Kita nak search apa-apa pun kita pergi kat YouTube dah. Sebab kita nak tengok gambar. Kata contohnya kita nak beli kereta. Betul tak? Kalau kita nak beli kereta, kata nak beli handphone. Kan? Kita akan pergi ke YouTube nak tengok gambar handphone tersebut. Betul tak? Sebelum kita beli. Orang nak tengok video dah. Sebelum ni gambar. Betul. Sekarang akan datang video orang nak tengok. Jadi apa salahnya kita buat web page yang ada semua benda tu?
Kita kena cari web page yang boleh kunci lah. Bukan yang opennya tu kan. Tadi dah bagi kan web page yang boleh kunci. Kat order sini tu lah kan. Iya, percuma. Okey. Betul tak? Cuma ni walaupun yang percuma pun ada kemudahan tu. Iya. Okey. Nanti Saya tak suruh beli apa-apa, saya suruh guna web page je kat dalam tu dulu. Yang lain belajar je. Kan dia ada video-video dia kan? Yalah, ada. Boleh tak sampai sini? InsyaAllah boleh. Dia memang berat sikit. Juga kawan saya dia buat order sini macam kalau ada siapa order dia bagi ni je. Senang dapat email ke apa ke, barang tu dah post. Sekarang Zulaika ada dah benda ni. Boleh lah nak berniaga nanti kan? Memang barang ada all apa macam itulah, nak cari marketplace kat Shopee pun sekarang ni. Post pun barang tak sampai-sampai. Geram pula nak berniaga kat Shopee. Shopee pun susah juga lah. Saya tanggung. Seram tak? Saya amat sedih sekali. Ramai orang nak pergi kelas Shopee tak kan, nak belajar macam mana nak buat Shopee. Sebenarnya dia tak faham asas permulaan. Asas perniagaan permulaan adalah seperti yang saya cakap tadi lah. You tak ada orang kenal, you buka lah kedai apa pun, dia pergi belajar buka kedai kat Shopee sekalipun. Kalau you tak ada lead, macam mana orang nak jadi prospek you? Macam mana nak ubah prospek tu jadi customer, betul tak? So perkara pertama sekali, kita kena dapatkan lead tu dulu. Betul tak? So ini adalah dipanggil proses, dipanggil funnel. Kalau siapa belajar sale, dia kena faham. Dia ada satu funnel. Dia panggil sale funnel. Sale funnel ni di mana pernah dengar tak tentang sale funnel? Siapa pernah dengar? Corong jualan. Kan corong kita dulu kan. Ingat tak? Corong air apa kita? Corong lah kan? Corong ni sebenarnya kegunaan kita untuk dapatkan lead dulu. Kan? So kita nak dapatkan lead, supaya lead tersebut akan jadi kita punya prospek, dan prospek kita akan jadi kita punya customer. Okay? Kita tak ada barang, macam mana kita nak lead je tu? Nanti dia orang tak berkawan buat apa dengan kau, tak ada benda je cakap. Sebab tu kita kena bermula dengan sesuatu. Kita kena buka dulu sesuatu. Betul tak? Kita kena kenalkan dulu apa ilmu yang kita ada. Ingat tak pembelajaran asal kita? Apa sources yang kita ada? So kita kena bermula lah YouTube kita tu. Jadi kita kena ada barang digital tu satu. Bukan, barang digital ni cerita belakang dah sebenarnya. Cerita depan dia bagaimana kita nak tunjukkan ilmu yang kita ada ni, bawa orang kenal kita. So kita buka YouTube, kita ceritalah. Cerita orang pun ramai kenal kita kan. Daripada orang kenal kita tu berkenan dengan kita. Terus jadi prospek kita. Daripada prospek ni dah jadi customer kita, dah subscribe yang kita. Kita cerita kita punya kehebatan lah. Ya, bukan kata kehebatan, kita boleh menyelesaikan masalah orang, betul tak? Yalah. YouTube ni kita boleh selesai masalah orang. Okey. Easy Durian bukan famous dah ke? Apa dia? Easy Durian tu bukan orang kenal dah ke? Kalau Durian main je dia kenal dah Easy Durian. Easy Durian tu kan? Tak kenal lagi ke? Tak tahu saya. Oh, Encik tak tahu. Tak tahu. Tak tahu buat viral. Iya ke? Pasal apa ni? Tajuk ke apa? Tak, dia memang kalau orang tanya cakap saya Easy Durian semua orang kenal. Tak tahulah kalau Encik tak kenal. Itu sebab kata community. Dia kita community tu berlaku macam ni dah. Kita minat apa? So kita rasa macam kita berada kumpulan tu kita kenal. Kita minat. Sebab tu saya cakap anda buatlah apa pun, anda akan bina community dia sendiri. Betul tak? Toke Easy Durian tu ada dalam ni. Siapa toke tu? Tu kecil tak tahu. Betul, saya tak tahu. Kena belanja saya durian lah kalau ada toke durian kat dalam ni, betul tak? Tunjukkan diri anda.
Dia sama. Macam mana pun kita kena perkenalkan diri kita, betul tak? Kita kena bawa diri kita. Ini belum masuk, marah-marah ke orang tak kenal dia. Dia introvert, tak jumpa orang, tak berkawan dengan orang. Kan macam mana orang nak kenal dia, macam mana nak buka kedai. Saya dah masuk kelas Shopee dah hari tu, saya bayar mahal. Kelas Lazada pun saya pergi dah. Kelas YouTube pun saya pergi. Tapi dia tak buka, dia buka tu dia tak perlu buat pemasaran. Betul tak? Tak ajak orang pergi jumpa dia. So dia ada proses. Kan? Dia ada proses. Okay? So kita semua kena ada proses. Sebab tu saya harap anda semua kena faham. Bermula dalam grup kita ni, belajar berkenalan dulu. Soalan saya pertama, siapa antara anda kenal anda sendiri? Saya tahu adalah 2 orang tu yang kawan dia masuk dalam ni, dua-dua tu kan, betul. Yang tu tak dikira. Kan? Yang ni yang tak kenal sama sendiri ni, ada tak halo telefon ke orang ni telefon ni, ada ke tak? Tak ada kan? Tak ada. Isi tu dah fail lah. Peringkat awal dah kalah dah situ. Betul tak? Hanya masuk kelas, habis kelas, hilang. Dia akan end up macam tu. Saya dah perhati dah. Setiap kelas saya kan, dia akan sepak 2-3 orang je. Dan 2-3 orang ni je, dia akan pom. Dia akan pergi kepada grup besar ni, dan dia akan monetize dengan cepat. Kita boleh nampak dah. Nampaklah keterujaan dia. Dia akan melompat. Dia akan tanya orang ni, tolong subscribe saya. Dia halu orang ni, kadang dia bagi tahu saya. Saya mesej tapi tak ada orang jawab. Saya kata memang macam tu. Sebab tu dalam orang perasan tak, dalam Islam dia kata 9/10 rezeki adalah daripada berniaga, betul tak? Betul. Kerana satu orang saja bos, betul tak? Seorang saja yang jadi bos. 9/10. Seorang jadi bos. Kan? Dalam 10 orang ni, seorang jadi bos. So, berapa orang? 9 orang ni pekerja je. Saya nak bawa anda pada pemikiran yang seorang ni. Memang susah. Betul tak? Kita nak buat jadi seorang ni memang susah. Jumpa tahun depan dia pun kata, you tak apalah, you famous, you boleh kenal. Tapi tak, semua orang berjaya mengalami proses yang sama. Mengalami proses kegagalan dan semua benda yang teruk dia akan alami. Betul. Banyak kali jatuh bangun, tipu kalau kata tiba-tiba tok meletup jadi kaya, tak ada. Malaikat dah tu. Kan? Kalau jadi hantu pun susah kerja dia, betul tak? Betul. Betul, siapa yang Tuhan turun kat dunia ni kan, manusia dan jin ni susah hidup dia. Semua proses dia nak ke syurga je, susah. So di dunia ni cabaran-cabaran dia banyak, kan? Ramai punya masalah macam ni. So jangan, that's why ayat tu dah bagi tahu 1/10 ya, 9 punca rezeki daripada berniaga. Betul. Seorang je bos kan. Yang 9 orang lagi pun kerja. Setuju tak? So kita tak boleh ubah pemikiran pekerja ni. Saya dah pernah cuba. Memang kita boleh memberitahu je lah kan. Kita nampak, saya akan nampak ada potential siapa yang nak jadi bos ni, dia lain punya pemikiran dia. Pemikiran entrepreneur. Entrepreneurship. Setuju tak? Setuju. Sebab entrepreneurship ni dia bukan kira dia dapat berapa. Kejayaan dia memang subjektif. Kejayaan dia sentiasa tak nak jatuh. Jatuh dia kira sebagai satu benda biasa untuk memperbaiki kesilapan lepas. Sebab hidup kita ni penuh dengan kesilapan, betul tak? Betul. Ini adalah sales funnel. So, bila anda faham kan, ramai jumpa saya, buatlah kelas Shopee. Saya cakap Shopee tu, saya boleh ajar sekejap je. Mari rumah saya free je saya ajar cara nak buka Shopee, betul tak?
Saya tengok orang pergi bayar kelas Shopee 1,000 ada, 500 aja. You buat kelas Shopee lah ramai. Saya kata tak sampai hati saya nak cacah orang kelas Shopee ke apa semua ni kan. Murah je Shopee ni. Mudah je. Cuma saya nak tanya daripada asas. You buka Shopee, belajar kelas Shopee tapi you tak belajar cara nak ambil cari customer macam mana. Betul tak? Bukalah kedai. Tak boleh jual punya, betul tak? So the foundation is kena tahu cara menjual ni dulu. Buat produk, cara menjual. Kan? Cara menjualnya tak ada susah. Memang kena bermula dengan berkawan. Okay? Bisnes ni sebab orang lain kan. Kita kena kenal orang lain. Barulah kita akan ada bisnes. Setuju tak? Banyak pula cakap saya pasal bisnes ni. Okay. Macam dalam kelas pula kan. Setuju. Aduh. Elok cikgu bercakap tu. Eloklah cikgu bagi motivasi tu. Apa dia? Tak dengar. Elok cikgu cakap benda-benda macam ni. Tak, saya cakap ni ikhlas sebab saya dah lalu semua dah. Kita memang saya dah lalu semua benda dan memang kehidupan saya dulu memang mengejar duit. Memang kita tak dapat kejar, tapi bila kita dah berhenti, kita tak kejar, kita dah faham dah bagaimana supaya duit tu kejar kita. Contoh mudah. Kita minat pada seorang perempuan. Kita buatlah 1,001 macam. Dia tak minat kita. Sebab muka kita hodoh, dia lawa. So kita buatlah macam-macam kan. Kita dengar orang kata dia suka tengok lelaki yang pakai baju hitam. Belilah baju hitam kita. Kan contohnya. Segala-galanya kita buat. Tapi sebenarnya kita tak belajar mengetahui bagaimana kita harus menjadikan dia ikut kita. Betul tak? Cikgu semua. Kita tak pernah belajar. Diri kita duk nampak apa yang kita nak kita kejar. Tapi kita tak belajar bagaimana benda yang kita kejar tu akan cari kita. Faham tak? Faham. Saya je nak bawa satu cerita. Oh, banyak cerita pula. Saya nak bawa satu cerita di zaman Rasulullah dulu. Kan? Rasulullah SAW dulu. Benda ni memang dah ada diakidkan di Europe, sejarah dia. Jadi dalam sirah kita pun dah diberitahu di mana pernah satu masa tu dia datang menjual dengan 25 ekor unta dalam sekelip mata. Saya cakap macam mudah lah. 5 minit je barang dia dah habis terjual. Soalan saya, kenapa benda ini berlaku? Sekejap je, 25 ekor unta dia bawa. Rasulullah masa tu dia adalah macam kita ni salesman lah. Salesman. So Ali Syukri bagi produk, ni pun bagi produk. So dia tolong jual. Dia ni penjual je. Dia jual je. Dia tak buat produk pun. Dia jual je. Tapi bila dia buka jualan dia, habis. Disebabkan itu, semua penjual-penjual hebat ni, pengilang-pengilang produk semua akan cari dia. Kan? Kenapa ianya berlaku? Siapa tahu? Itu mukjizat. Bukan. Mukjizat Rasulullah benda lain. Mukjizat terbesar dia Al-Quran. Ya betul. Tapi sifat amanah dia tu Al-Amin. Betul. Itu saya tunggu jawapan tu. Sifat tu dia develop kan. Dia buat kan. Dia buat supaya menarik orang kepadanya. Betul tak? Itu dia cipta benda tu. Dia bukan cipta benda dia kejar orang. Dia cipta bagaimana orang kejar dia. Dia cipta kebaikan dia supaya orang melihat, oh dia tu baik lah. So orang kejar cari dia. Faham tak? Itu maksud saya sekarang ni. Apakah anda cipta sesuatu untuk diri anda? Dia kena cipta tak? Dia kena cipta sesuatu. Macam sekarang saya dah cipta sesuatu. Yang tu saya rasa macam alhamdulillah, saya rasa gembira bila saya faham benda ni. Kerana saya boleh, orang akan cari kita tak? Orang akan cari kita. Orang cari kita dah. Okay? Kita kena design diri kita lah nak jadi apa lah.
Ya. Design. Contoh saya suka tengok macam Hari Zaman lah. Dia tu baik, orang cari dia jual apa pun laku. Iya. Kita kena keluar kat sana, bagi tahu orang, kita kena kenal, kita kena maintain kan. Branding, dia panggil branding. Dia Kita kena bujang. branding kita tu siapa. Dan branding ni bukan yang mengambil masa sekejap. It's panjang, masa dia panjang. Betul tak? Betul. Ada datang jumpa saya, pak marah-marah. Dia kata, saya nak belajar ni nak faham. Kan, takkan tak ada jawapan, takkan tak ada cara ringkas nak buat. Saya kata senang. Dalam industri saya senang. You sedia duit banyak, saya tolong buat iklan kat you. Mesti meletup. Betul tak? Saya pernah buat iklan untuk Gloria Jean, dia bayar saya 300,000 lebih. Saya pernah buat iklan untuk company-company besar kan. Ada yang bayar 1 juta kat kita. Betul. Sebab kita akan bagi ROI dia. You nak berapa? You nak berapa? Berapa penonton? You nak masuk mana? Masuk TV. So you nak masuk mana? You nak masuk iklan sini. So kita akan buat bajet kat dia. Bajet video macam mana, bajet ni macam mana. Okey. Tapi duit dia mestilah ratus ribu lah. Betul tak? Yang tu cepat. Kan? Macam iklan Petronas. Dia bajet 1 million. Kan? Macam tu lah. So orang macam saya akan gunakan benda tu untuk bayar orang ni, bayar iklan, bayar ni, bayar TV, bayar Google, kan, bayar Facebook, dapat. So kita akan bagi dia, okey, 3 bulan dia akan dapat ni. Macam tu lah. Itu permainan company besar lah sebagai periklanan. Okey, tapi kalau kita yang tak mampu ni, kita kena bermula macam ni lah. Nak cari lead. Kalau company besar, dia beli lead tersebut. Dia beli. Kan? Kalau siapa ada duit jumpa saya boleh buat hari ni. Saya betul. Jumpa saya dengan bayaran lah. You punya video tu saya boleh buat. You nak berapa? 10,000 view? Okey, mai saya buat 10,000 view. Kan? Nak dapat terus 1,000 subscriber. Boleh, saya boleh buat 1,000 subscriber terus. Tapi soalannya kalau kita monetize tapi video lain tak power, lepas ni tak ada duit juga kan? Bayar saya saja tapi duit tak ada lepas ni. Macam company besar dia buat tu untuk bagi orang semua tengok iklan dia, lepas tu tak ada orang tengok pun tak ada hal. Dia memang company besar ni dia nak elak income tax, so dia tolak duit dia tu untuk kita. Untuk kita buat iklan. Tahun 2010 Nak tanya tuan. ya. Silakan. Macam dekat macam Facebook, Instagram ada orang duk jual page tu kan, ada 20,000 punya follower. Dekat YouTube ada tak orang buat bisnes macam tu? Ada, tapi kalau okey, soalan dia kalau kita ambil page dia tu, page dalam YouTube ke dalam apa, kalau kita ambil, kita tak aktifkan dia akan down. Macam saya cakap, saya 2 bulan ni down pendapatan saya sebab saya tak aktif. Kita tak berada di pasaran YouTube. So permainan dia memang kena aktif juga. Kita beli channel ke page yang sama niche dengan kita lah, tapi kita tukar nama lain ke apa. Boleh. Tapi saya tak galakkan lah. Sebab proses dia kalau you nak jadi your own boss, kecuali you kaya. Tuan Khalil Yadin ni memang orang kaya betul, tak ada masalah. Yang tu boleh jumpa saya. Kalau kaya betul nak buat kerja ni, memang boleh jumpa saya. Tak ada masalah. Tapi kalau kita memang biasa-biasa setakat beli, kalau orang jual 1,000, 2,000 beli, lepas tu nanti tak boleh pergi mana. Kan? Okay? Kita juga kena buat. Selepas beli tu kita contoh Instagram kan 15,000 follower, lepas tu dia orang betul. Okay, 15,000 follower Instagram. Selepas tu kita dapat apa? Instagram ke page Facebook ke. Betul. Dia punya follower dalam grup, dalam channel kita tu lah maksud dia. Dalam betul Cik Khalil. Betul. Kita beli, kita komputer ke apa dia orang tarik. Itu maksud saya. Kita beli tu kita tak tahu genuine ke tak benda tu kan. So kita beli. Bila kita beli, kita nak convert kepada perniagaan kita, tapi tak ada orang pula dalam tu membeli barang kita. Faham tak? Takut fake ya kan? Kenapa kita tak pergi beli tempat-tempat yang betul? Sebab kita ada macam
Google Ads. Sebab tu saya kata banyak orang kan dia pergi Shopee dia tengok ada orang jual nak dapatkan subscriber dan apa semua. Jangan benda tu. Kita beli ad terus daripada Google. Google ada jual benda ni. Saya buat advertising tuan. Memang saya buat advertising untuk company besar. Saya dah buat untuk Gula Jeans, saya dah buat untuk Petronas, banyak tempat saya dah buat. Memang ada tempat yang memang kita beli. Tapi kadang-kadang benda yang macam tu tuan, contohlah kan kita ada follower. Okay. Kita nak trustkan orang lah, orang tengok follower dia sampai 100,000 mesti contoh 100,000 mesti produk dia okey. Boleh. Macam tu lah, saya rasa lah. Saya setuju. Maknanya masuk tuan, bila tuan beli benda tu untuk menunjukkan kita ada banyak, kita ada banyak follower lah kan. Tapi selepas tu tuan kena bekerja untuk menarik orang yang organik masuk. Faham tak? Organik yang kita boleh menghasilkan duit pula lepas tu dengan dia orang. Okay? Betul. Betul. Yeah. Betul tak? Memang ada statik kat situ kan, tapi orang dalam tu nak beli tak dengan kita? Kita tak tahu. Betul. Kan? Benda ni memang makanan saya lah. Kalau cerita pasal iklan ni memang makanan. Apa dia tuan? Putus-putus. Boleh ulang sekali lagi ya tuan? Dia macam starting lah. Dia macam kita nak starting lah. Kita beli satu account 15,000 follower contoh. Okay. Lepas tu kita create satu ad ke apa, kita tambah link baru lah masuk. Yang permulaan 15,000 tu sebagai trust lah, orang tengok banyak lah 15,000 nak follow juga lah. Macam tu lah, macam tuan cakap tadi lah. Tapi kalau tak dalam tu konten yang tak bagus, siapa nak follow? Faham tak maksud saya? Itulah, dia dalam apa yang kita beli, faham. Apa yang dalam kita cipta tu, dalam tersebut mesti konten yang bagus. Sebelum ni tuan, sebelum ni untuk pengetahuan semua, student saya bagi teknik supaya cepat. So saya buat program dia panggil YouTube Monetize Challenge. So dia orang 3 bulan 4 bulan boleh monetize, 3 bulan 4 bulan boleh monetize. Tapi problem dia lepas tu tak ada jualan, tak ada. Sale dia tak ada. Sebab apa? Video tak bagus. Saya tak ajar dia buat video bagus. Saya ajar dia untuk monetize saja. Betul tak? Jadi untuk for this class, saya nak ajar you have a good content. You must create a good content. Supaya kita akan dapat orang suka kita. Kita develop lead kita. Kita dah ada lead kita dah jadi prospect. Prospect jadi customer. So another year, kita dah boleh menjual. Betul tak? Mungkin another 2 years. So kita work hard for the first year ni. Struggle dulu for the first year. InsyaAllah semangat. Saya tak tahu tuan-tuan semua ada yang makan gaji ke atau kerja sendiri. Tapi kalau yang kerja sendiri, saya rasa memang kena buat lah. Kalau yang makan gaji, alhamdulillah lah gaji ada. Betul tak? Boleh buat slow-slow. Tapi yang kerja sendiri, mesti kena buat. Dan saya punya student yang terbaru hari tu last week 74 tahun. Prof. Nah, sebelum tu ada memang berjaya, dia dah berjaya dah. Dia buat pasal herba saja. Memang sampai ke universiti panggil apa semua dah. Dia buat herba saja. Dia pun tak pandai nak edit apa semua sangat. Dia hanya ambil kamera, rakam je, rakam cerita-cerita, tapi dia cakap tu follow kita punya yang kita ajar treatment tu. Follow sequence of the treatment. Pelan dan dia ada rhythm, ada storytelling, pandai lah dia cakap. So dia rakam macam tu je. Dia tak kamera, pacak, dia rakam. Dia terus post dekat YouTube. Itu pun boleh. Kan? Raja Anda. Dia memang keturunan raja daripada Melaka. Jadi sebenarnya kejayaan tu memang pilihan anda.
kejayaan adalah pilihan anda. Saya kat sini hanya membuka ruang dan peluang. Dan seperti biasa saya cakap, jualan berlaku ataupun orang berniaga macam-macam pun dia jual emosi kepada anda semua. Betul tak? Kan? Dia akan jual emosi. Orang yang buat kelas ke, buat apa ke, bila kita tentang jualan ni, dia jual emosi. Jadi kenapa anda tak jual emosi juga pada dia orang supaya dia orang join anda? Betul tak? Dan nasihat saya terbaik sekali untuk kita guna Facebook ke apa semua tu, kita beli ads lah. Ad yang betul. Beli iklan yang betul. Dia mampu menghasilkan pendapatan untuk kita. Kan? Macam saya pun memang saya akan invest untuk iklan supaya maintainkan pendapatan saya. Sebab ada masa saya tak boleh bekerja sepenuhnya untuk melihatkan video-video. So saya akan bayar iklan untuk saya. Okay? Dan kita tak perlu ramai penonton. Kita perlu ada komuniti yang hebat yang sentiasa bersama kita. Okay? Ada soalan lagi? Tak ada. Macam mana kalau kita dah macam orang dah kenal kan, tapi kita tak boleh nak terima dia apa, tiba-tiba lah jadi public figure kan, macam mesti ada anxiety ke macam mana kan, macam yang tengok yang betul India tu kan, dia dah tutup dah orang YouTube dia tak boleh nak terima orang apa, bila dia kena apa dia belasah dengan suami dia kan, dia tak diterima kot, dia tutup habis dah channel dia. Macam bukan dia tutup sebenarnya, apa yang berlaku sebenarnya, dia naik sekejap je, dia viral. After that dia down. Dia tak dapat duit daripada YouTube. Orang dah tak tengok dah. Dia that's why dia ada dua video yang baik. Satu ni dia panggil viral. Okay, cerita sebenarnya dia viral. Dia berada dalam viral. So satu lagi dia ada video kita ni dia panggil evergreen. Okay? So kalau anda boleh combine, kalau anda nak guna viral juga tapi anda combine boleh berada dalam evergreen, it's good. Tapi kalau viral itself dia ada period of time kan, macam period lah kan, sebulan sekali kena kan, mengamuk-ngamuk, sakit perut, betul tak? So dia mari, dia ada satu masa saja benda ni. Dan masa tu juga dia masukkan video tiap-tiap hari. Dia tak tahu nak buat apa. Dia pun buat video dan kita nampak hambus video dia kan, bagus. Dan nampak tak Cisco dia, istiqomah dia, tiap-tiap hari dia keluar video. Dan dia viral. Kemudian orang dah panggil dia tu, ni dia lupa dah. Benda ni dia dah tertinggal lah. Video dia pun down. Dia tak tutup, dia mesti ada lagi video dia. Ada lagi ya? Ada lagi. Tapi ni tak ada dah pendapatan. Husband dia tak boleh terima hakikat, dia cemburu. Yelah, macam-macam cerita akan keluar. Tapi sebenarnya dia pukul betul tak? Kita akan predik tu macam-macam. Tapi hakikat ni sebenarnya dia dah jumpa satu benda, dia tak ingat yang benda ni kena ada maintenance dia, betul tak? Business is about maintenance sebenarnya. Jadi bila sampai sini dia dah popular, sampai kita dekat Station TV, geng-geng kita nak interview dia cah mahal apa semua. Memang kita dalam industri kita tahu benda ni. Bila kita kata PM kita, jom kita nak ajak dia, offer dia masuk dalam drama kita ke. So, tak boleh, yang ni nak datang pun nak kira jam. Kata dia ni, alamak, kita parti besar pun tak ada masalah. Kan, dia ni apa benda lah. So, itu direct nanti ni banyak berlaku. Direct dia terus atau dia dah ada macam manager? Saya tak tahu, saya tak pernah deal sebab saya memang ada kita ada PA kita yang akan deal benda-benda macam ni kan. Jadi dia mengalami satu kejutan budaya lah di sini, betul tak? Itu saya bagi tahu anda. Ingat, kita buat YouTube ni atau kita buat sesuatu ni adalah perniagaan. Itu kena nak naik tu susah, betul tak? Tapi bila dah naik,
you kena buat maintenance dia. Betul tak? Maintenance untuk sustain dia tu. Humble tu, kena humble. Betul yang kita belajar tu, kena humble. Sebab apa kita kena sedar ni, kita kena maintain yang ni. Kan? Kita tolak baik-baik, saya sibuk, nanti okay, ada ni. Jangan jawab terus, tak boleh harga ni tak boleh. Jangan jawab terus. Kita kena consult lah sebab kita baru masuk industri tu, betul tak? Kita tak ada kawan lagi dalam industri. Industri kreatif dia boleh bunuh orang sekejap je. Betul tak? Dia boleh propakan sesuatu tu sekejap je. Kita memang dibayar benda macam tu. Katalah seorang datang jumpa kita, saya nak jatuhkan orang ni gini. Tapi saya tak suka lah buat kerja macam tu. Tapi nak cakapnya kita memang boleh buat kerja macam tu. Faham tak? Di dalam dunia kreatif ni dia memang boleh buat kerja macam tu. Jadi sama juga ini, dia dah ada kejutan budaya. Kejutan budaya. Jadi bila dia jadi public figure, bila berada dalam public figure, inilah akan timbul. Setiap pergerakan dia, peminat akan nak tahu, betul tak? Peminat nak tahu, terjadinya apa-apa benda, keluarlah. Inilah yang akan jadi benda-benda fitnah, benda-benda apa semua. Yang ni cakap macam ni, yang ni spot macam ni. Yang ni spot je. Mungkin laki dia ni sebab gini-gini. So yang ni buat cerita, betul laki dia yang punca gini. Yang ni spot je. Cakap mungkin laki dia kot. Yang ni pun bawa cerita pada orang ni pun cerita. Laki dia lah punya hal ni, sebab tu dia tak buat YouTube, betul tak? Lain cerita lain pula, inilah masalah sekarang, betul tak? So inilah yang keluar fitnah dan sebagainya, betul tak? So jadi public figure kena faham. Orang akan kata macam-macam sebab dia bertindih-tindih hayat, dia jadi macam-macam. Kan? Tapi bagi saya mudah je. Dia satu kejutan budaya bagi dia lah. Satu kejutan. That's why kita kena develop perlahan-lahan. India tu terus delete channel dia kot? Tak delete. Salah. Ada lagi? Ada. Saya baru tengok. Memang ada. Last week saya punya kelas, memang saya tengok memang ada dia. Sebab subscribe dia dekat 1 juta dah. Ya, kalau subscribe, masa orang subscribe, lepas tu ada repeat tu tengok ke tak? Sebab tak ada video dah. Video lama dah nak tengok. Nak buat apa? Basi dah. Betul tak? Yalah. That's why you kena start buat video non-stop. Penat kerja ni. Sebab bila orang masuk, video lama lah, tak nak. Orang keluar, berhenti dah tengok kita. Bila berhenti tengok kita, dia masuk komuniti lain, dia tengok orang lain. So YouTube pun suggest yang orang lain, dah hilang lah kita. Tengok Cik Non pula, Cik Non. Cik Non stable dah berapa tahun. 1 juta lebih dah dia. Kita duk cerita yang orang berjaya. Kita ni bila nak berjaya? Betul tak? Kita kena bermula sesuatu. Kan? Yalah. Esok siap video tu. InsyaAllah. Malam ni syuting. Malam ni syuting. Lepas baca Yasin terus syuting. Doa dulu. Betul. Doa dulu, baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim kan. Yasin. Biasa je lah macam tu kan. Cara cepat nak tidurnya baca buku atau baca Quran, memang cepat tidur. Sempat Yasin tu sempat. Yasin. Sadaqallahul-azim tu tak ada, tak sempat belakang tu tak ada dah. Dia tu tidur. Tapi baguslah tidur sambil baca. Kan? So mimpi dia indah gitu kan. Kalau kita sebelum tidur tengok cerita hantu dulu. Terpejam mata tu, hantu tu duduk dalam kepala kita sampai pagi kan. Okay. So ini nak bagi tahu anda semua perbezaan lah evergreen dengan viral. Bagus satu viral tu kan. Sebagai permulaan saya nasihatkan anda
sambil mengasah ilmu apa semua, bermula pelan-pelan, slow and steady. You have a year to learn, kan? And another year to sustain, and then the third year untuk become a rich man. Kan? Rich tu bukan masuk duit banyak. Rich tu hati kita lapang tak? Hati kita bahagia. Boleh tak? Ha? Boleh, insyaAllah. Bahagia. InsyaAllah. InsyaAllah. Dan yang saya pernah jumpanya, bila orang tu terdesak, desperate, lagi teruk lagi, dia memang tak ada duit, kering. Ada orang kena tinggal suami, ada orang kena tinggal isteri, ada orang hilang pekerjaan. Masa tu adalah the best time dia nak move. Kalau setakat saya akan buat tapi gaji saya 20,000 sebulan, tak payah. Saya dah lalu zaman tu. Kan? Sebab gaji kita ada. Cuma masa tu saya buat skrip pun, saya buat suka-suka, dia bayar ke tak bayar tu tak ada hal, sebab saya minat. Kita buat suka-suka je skrip. Kan? Tapi memang betul-betul kita lagi terdesak, lagi impact dia kuat, mana lantunan kita bertambah tinggi lah. Kan? Lagi tekanan tu lagi hebat, lagi tinggi lah kita akan naik nanti. So jatuh bangun seorang tu mesti banyak kali. Mesti banyak kali, betul tak? Betul. Betul. Jatuh tergolek-golek lagi. Pusing-pusing. Okey, sambil-sambil tu saya rasa saya nak Nazrin ada hantar ni teks. Bagus. Nak tanya, kalau macam video kita ada dalam iPhone, macam mana kita nak transfer dalam iPad tu? Tu soalan saya tak pakai benda tu. Cucuk data kabel lah, cucuk kabel. Dia mesti ada transfer dia tu kan. Boleh transfer. Boleh mungkin on Bluetooth ke apa semua, saya tak pakai iPhone, saya tak tahu. Siapa boleh bantu? Cucuk kabel ke ni dia jadi data kabel tu boleh transfer data. Cucuk. Abang ni pandai mencucuk je ni kan. Kabel data kabel tu iPhone ke telefon iPhone betul PC kan? Bila kita cucuk kabel yang kita cas tu ke PC, dia jadi data kabel. Kena transfer ke PC jugalah ya. Ini nak mana ke mana? Direct lah. Sebab macam video tu besar juga. iPad ke tu? iPad ke telefon? Tapi benda tu sebenarnya memang transfer je rasanya kan. Nak senang boleh transfer ke Google Drive dulu. Lepas tu buka Google Drive tu ke Drive apa? Google Drive. Google Drive. Okay. Kita ada Gmail kan. Bila ada Gmail dia ada free 15 gig. Drive tu. Okey. Kita cuba bekerja dengan treatment daripada Nazrin. Boleh nampak tak? Boleh. Okey. Treatment. So working title, kenapa kita letak working title? Sebab kita sentiasa akan merubah title-title kita ni kan. So the first is working title. So dia follow saya punya format dah, betul. Lulus. Kedua adalah hook, betul. Lulus. Ketiga adalah montage. Okey, betul. Keempat adalah content.
Betul. Kelima adalah offer. Betul. Dia mengikut turutan yang betul. Call for action. Call to action. Call for action pun boleh. Closing. Betul. Dan end screen. Okey, kita tengok pula ayat yang dia bagi. Kita kata cara memasak dan membakar kambing menggunakan sos perak api. Okey. Okey, boleh? Suhu. Anda ingin merasai keenakan kambing bakar, ini cara yang mudah untuk menyediakannya. Okey. Soalan saya kepada Nazrin. You nak shoot mana ni? You nak shoot kaedah mana? Adakah ada 3 kaedah yang saya bagi? Anda dalam kaedah yang mana? Okey, saya kembali balik pada kaedah-kaedah yang saya gambarkan kepada anda semua. Nazrin ni ada ke tak? Dia malu nak cakap. Pemalu Nazrin ni. Baru kau tahu. Malu orang je. So, apa yang saya nak buat ni, kita ada 3 kan? Pertama, cara kedua, boleh copy paste, saya tak tahu. Okey, tak apa. Cara pertama, kita kira bulat ni muka lah kan. Muka dengan muka dengan mulut. Yang ni muka dia kan. Muka dia. Ni mulut. Bibir dia. So ada 3 cara. So cara pertama, dia akan guna muka dia, dia akan guna mulut dia. Okay, ini cara pertama. Cara kedua, muka relax, tak ada, pakai mulut dia, pakai voice over je. Okay, ini cara kedua. Cara ketiga, muka tak ada, ini pun relax. So anda berada di mana? Setelah hari keempat ni, kaedah 3 tuan. Kaedah 3. Kaedah 3. Siapa tu? Nazrin ke? Ya, saya. Oh, ada suara. Ada. Kat office ni tak boleh cakap banyak sangat. Okey, tak apa. Oh, dekat office kan? Okey, sorry ni. Boleh. So, kaedah 3 ni tahu tak kaedah 3 ni guna dia macam mana? So, kita kena guna text to speech. Tahu tak nak guna text to speech? Kita dah ada ajar. Betul tak? Siapa ada masalah? So, cara ketiga ni kita akan guna mulut dia, kita akan guna apa? Text to speech. Betul tak? Betul tak? Okay. Pandai tak guna? Dah try tadi. Berjaya? Jaya pandai. Alhamdulillah berjaya. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah. So, muka ni kita guna mana? Kalau tak ada muka, kita ambil apa? Kita Gambar guna je. stock picture dengan video, betul tak? Video. Setuju? Betul. Jom. Ataupun yang kita rakam lah kan? Betul. So, siapa yang nombor 2? Kat sini siapa nak buat nombor 2? Siapa nak buat nombor 1? Siapa nak buat nombor 1? Siapa nak buat nombor 2? Siapa nak buat nombor 3? Kalau tak ada,
Semua kategori ada tu. Ada So boleh tak? Yang nombor 3 ni macam ni. Oh Nazrin, bagus. Saya menanti video anda Nazrin. Boleh tak? Ha? InsyaAllah. Jangan gelap nanti. Ha? Tak, memang buatlah dulu kan. Siapa yang membuat tu kita dah nampak dah. Dia dah memulakan larian dia kan. Dia dah mula dah. Betul tak? Boleh insyaAllah. Siapa yang tak buat tu dia tak boleh tunggu. Tengok orang lain jalan dulu. Last kali orang dah pergi semua dah. Orang dah kenyang dah. Dia tunggu saja sampai ke malam, siang, petih, hujan turun. Kan? Banjir kilat, lemas dia tinggal situ. Orang lain dah pergi jauh dah. Okey? So tahniah. Sejuta yang pertama tu. Sejuta yang pertama. Tahniah juta yang pertama tu. InsyaAllah. Okey, video yang terbaik saya akan bagi hadiah 1,000 view. Okey? Wow, menarik. Video yang terbaik, video ni tugasan anda nombor 3 adalah membuat video dan upload ke YouTube. Saya akan check daripada setting dia tu macam mana. Dan pemilihan dia siapa yang terbaik, seorang aja yang akan menang. Dan hadiah dia saya akan bagi 1,000 view. Okey, sebagai spark untuk saluran dia. Saluran yang baru tu kan? Yang kita buat kan? Iyalah. Okey. Menarik tu. Oh, menarik. Saya akan bagi 1,000 view dah kat anda sebagai spark. Lepas ni kena bekerja lah sebab orang dah 1,000 dah tengok. Kalau kita dah tak bergerak juga, tak tahulah. Kan? Buka hari ni, esok diam. Tak ada. Lepas tu memang hilang macam tu je. Okay? Okay. So ada apa-apa soalan lagi? Tak ada orang yang nak buat nombor 2 ke? Nombor 2 ni senang je lah kalau tak ada muka. Kalau muka dia tak nak pakai muka dia. So stok gambar ni kat sini lah, betul tak? Setuju ke tak? Stok gambar dengan video ni kat sini lah kan? Ya. Betul nak cuba yang nombor 2. So yang nombor 2 ni suara tu nak pakai suara dia sendiri, dia rakam lah. Rakaman ni dipanggil voice over. Kan? Dia rakam lah suara dia sendiri. Betul tak? Dia tak pakai text to speech lah, dia tak pakai robot punya suara lah, dia pakai suara dia sendiri. Boleh? Dan yang nombor 1 ni senang je lah. Dia kena make up lah kan. Kalau anak perempuan saya tu, kalau dia punya time dia punya jerawat tu, dia sanggup potong dia punya apa tu, penampar jerawat tu kan. Macam step selotip tampar kat jerawat dia. Kata apa macam biar je lah jerawat kan. Masa muda ni je naik jerawat kan, tua tak ada dah. Masa tua ni keduk-keduk dah muka kita kan. Keduk-keduk lubang-lubang lah muka kita ni kan. Ataupun hitam-hitam dengan kolesterol banyak ni, hitam-hitam keluar. Kan? Tua memang macam tu lah. Kulit kita pun dah keras kan. Dah Waktu umur. Tu yang umur 5-60 lah. Macam saya baru 18 memang clean lagi lah kan. Clean lagi. Ni saya dye putih ni, nyangkut ni. Dye. Fashion. Trend sekarang kan. Trend. Orang muda dia kena nampak tua. So saya baru 18. So saya dye putih lah. Sweet 18. So boleh tak? Itu cara dia. So yang nombor 1 ni cabaran dia kuat. Tapi sebenarnya yalah, bagi saya cabaran yang lebih hebat sebenarnya dia membrandingkan diri dia sendiri. Dan sebenarnya saya lebih prefer
prefer nombor 1 lah sebenarnya. Prefer nombor 1. Kecuali anda buat mungkin salah satu account tu boleh buat nombor 1. Okay? Supaya kita boleh brand diri kita. Okay? Ataupun memang dah tak nak brand diri kita pun tak apa, brand channel tersebut lah. Kan? Brand channel tersebut pergi nombor 3 terus. Kan? Bagus juga. Sebab orang nak tahu maklumat je kan. Okay? Okay, ada soalan lagi? So esok saya menantikan video daripada anda. Itu saya perlukan soalan tu, kan? Saya akan memberi gambar rajah tugasan untuk anda semua. Kat mana simpan tugasan ketiga. Tugasan kedua dah bagi kan? So tugasan ketiga ni adalah tak keluar. Oh, tengah loading. Slow lah. Slow. Jangan kita bagi laluan azan kejap
Okay. Boleh tengok tak? Nampak tak? Clear? Okay. Clear? Boleh clear. So, kalau boleh buat dalam Canva, buat dalam Canva lah. Sebab kita ajar buat guna Canva kan. So, kita boleh tulis dekat Canva tu, kita boleh, kalau guna Canva, boleh buat tajuk dari sini. Dan download dalam MP4. So, once you download dalam MP4, copy link tersebut. So, copy link ni sebenarnya sebab video yang dia buat tu berat, kita tak boleh tunjuk, kita tak boleh masuk ke dalam ni. So apa saya perlu anda buatnya adalah hantar ke nombor 4 tu, upload Ke upload YouTube dalam YouTube channel. saluran anda. Okay. Boleh tak? Boleh. So upload dalam saluran anda dan hantar link anda ke WhatsApp. Dan hantar link video anda ke WhatsApp.